Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So kita tengok macam mana 1-2 minggu ni price melakukan dipping dan kita ada expected sikit melakukan jatuhan. Adakah jatuhan ni jatuh turun bawah atau macam mana? Tu nanti Zul akan tunjukkan apa yang Zul nampak di chart, apa yang daripada perspektif Zul. So anda boleh tengok dan anda buat ulang kaji balik. Sekiranya anda ada technical analysis ni yang membantu anda, please like dan please subscribe. So malam ni juga Zul akan tunjuk juga apa itu staking, sebab ada yang tanya Zul macam mana staking. So, nanti Zul akan tunjukkan apa itu staking dan macam mana nak buat staking. Kemudian malam ni sebelum kita turunkan lagi, Zul akan tunjuk juga kat mana yang good tempat untuk staking. Maknanya ada 2-3 tempat untuk staking. Zul akan tunjuk yang sikit je, kemudian yang lain anda boleh resell lah. Okay, let's go, kita review dulu market di Coin Market Cap untuk tengok ke mana ke arah pergerakan, apa guna performance untuk hari ni dalam tempoh 12 jam untuk hari ni. So yang pertama kita tengok total market. So total market berada di 2.08. So sedikit penambahan daripada pagi tadi dalam 2.06 tu 208, penambahan dalam 20 bilion. So dalam percentage kita tengok ada peningkatan banyak 3.21. So macam cakap, bila total market meningkat, kita akan ada sedikit kenaikan di coin. So untuk volume berada di 130 bilion untuk malam ini. So expected dah melakukan peningkatan untuk hari ni. Performance untuk hari ni almost 11.36%. So kita akan tengok performance untuk 24 hours pukul 8 pagi besok. So untuk dominan BTC masih lagi di dalam kawasan 41.4 dan Ethereum masih di 18.8. So kita tengok harga coin untuk semasa untuk hari ini. So kita tengok hari ni mostly kita tengok semua coin green. Dalam green hanya certain coin yang masih lagi red. So mari tengok dalam Bitcoin hampir 46, 2.7% peningkatan. Untuk Ethereum daripada 3.2 naik 3.3, 2.72%. Tapi yang kuartal 24 hours ni kuartal tak efek sangat. Apa yang kita tengok adalah kita nak tengok recovery balik daripada weekly. Sebab apa weekly untuk Bitcoin 10% drop, untuk Ethereum 11 drop. So walaupun kita naikkan di 24 hours, tapi apa yang kita nak adalah recovery di weekly, 7 hari punya candle. So expected untuk kita hopefully Bitcoin, Ethereum akan dapat recovery balik daripada kejatuhan untuk weekly punya. So untuk Cardano pun sama juga. Untuk Cardano ini drop sikit 1.09% tu pada 2.38. So kita harga Cardano itu 2.6 smart contract list dan drop sikit. So expected walaupun berlaku drop in, still untuk long term adalah good position untuk kita buy. Apa kejatuhan Cardano ni bukanlah disebabkan untuk Cardano sebenarnya, kita lah orang kata sadar fundamentalnya kuat, cuma apa yang berlaku adalah sentimen dalam Bitcoin. So Bitcoin dropping, bila Bitcoin dropping dia akan drag sekali semua coin. So tengok another coin, walaupun Cardano jatuh, another kat walaupun tengok Bitcoin jatuh, ada juga certain coin yang melakukan keningkatan. Tengok mana coin-coin ni lah coin yang good coin untuk kita long term. Macam mana cakap, ada certain coin dia akan naik sama Bitcoin, kemudian turun sama Bitcoin. Bila tengok Bitcoin tak naik, dan kita tengok ada coin yang certain coin ni akan melakukan peningkatan. Salah contoh yang kita akan tengok adalah Polkadot. So kita tengok Polkadot berada di mana. Polkadot sekarang kenaikan untuk ni dia saja 7.4%, kemudian weekly almost 12% peningkatan. So untuk Polkadot expected dalam 36 tu kembali profit. Expected ni betul-betul di kawasan tu punya average per price. So Polkadot tu tak beli banyak pun, tu beli dalam 2 poin lebih dulu. Sebab apa, masa tu beli Polkadot tu harga pun dalam 37-36 dolar. So masa tu Zul more target untuk dapatkan di Cardano SRP masa tu, sebab harga dia 1 dolar. So Zul achieve kan untuk dapatkan target 1k. So dah pun dapat. Now Solana sedikit ketinggalan belakang lah. Apapun Zul ada juga position sikit jalan dalam Polkadot, tapi at least Zul ada dalam Polkadot untuk coin yang kata good position untuk kita long term. So another coin yang melakukan peningkatan banyak ni kita tengok untuk Terra Luna untuk weekly 21%, walaupun kita tengok ada 0.08 peningkatan sikit je minggu ni, tapi kata hari ni, tapi untuk weekly dia masih lagi bertahan walaupun Bitcoin jatuh. Recovery semak 21.85 good untuk Terra Luna. So untuk lain-lain coin yang melakukan peningkatan, tengok di Avalanche walaupun drop sikit ini, tapi 23% untuk weekly. Kemudian tengok untuk yang hari ini berlaku peningkatan Algo, walaupun hanya 30%, tapi kita tengok untuk weekly 58% peningkatan dalam Algo. Algo ni maknanya price tu dah bawah $1 lebih je, dah berlaku 58% naik ke $2. So another coin yang melakukan peringatan yang banyak untuk minggu ni Tron TRX 12% untuk hari ni saja, dan untuk weekly 21%. Ada another Cosmo, another good long term coin untuk anda holding.
Untuk hari ni 8%, untuk weekly 41%. So guys, benda cakap selalu anda pilih pilih coin yang kata good coin yang untuk anda long term, and then another good coin ATZ ni, Tezos. So hampir 7% untuk hari ini, 45% untuk weekly. So ada lagi lah, antaranya Aeron 59% untuk weekly, 2% drop walaupun 2%, tapi kata performa untuk weekly 60% lah good. Anda tengok lagi QNT. So tengok macam mana kalau anda pilih good coin. Macam cakap, kalau nak beli coin tu expected anda pilih coin yang kata top 100 saja. Expected bila top 100 ni lah coin yang base lah. Anda boleh kaji dia punya fundamental. So guys, itu yang review untuk market ni. So mostly ada untuk hari ni sedikit baik untuk crypto. Sebab apa, tengok semua melakukan hijau. Tapi apapun untuk certain coin macam Bitcoin, Ethereum, kerana kita nak dia recovery untuk weekly. So hopefully minggu ni masih baru lagi. Hari ni baru hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hopefully kita ada pull pump leg kat atas balik untuk at least recover balik weekly untuk dapatkan green percentage untuk coin yang utama. Lepas tu kita pergi ke coin market cap. Kita akan review dulu market, apa yang tu nampak untuk market ni. Kemudian nanti tu akan terangkan apa itu staking dan macam manakah nak buat staking. So sebab apa, masih yang baru tak tahu staking ni apa. So staking tu nanti aku akan terangkan. First kali kita akan tengok di chart dulu. Sebab apa tu nak terangkan kepada yang masih baru ataupun yang masih lama, mungkin masih baru ataupun yang dah lama dalam market, mungkin orang kata hilang arah sikit dalam market. So tu akan tunjukkan apa yang tu nampak untuk hari ini. Right, untuk long term, dua expected price akan more ke atas. Macam cakap, ada target 13.33 trilion. So untuk kita sampai ni, kita akan sampai maybe untuk hujung tahun, mungkin sampai expected mungkin dalam, kita pun dah hari ni bulan 9, 10, 11, 12. So hanya 3 bulan lagi, maybe dalam masa 3 bulan kita akan sampai di kawasan 33. So untuk short term dua expected kita akan ada sedikit lagi dropping. Ikutkan tu ada monitor di total market ni lah couple handle. So kita pun dah handle, cuma ini untuk cup berlaku, tunggu cup handle ni berlaku, cup dah laku. So apa yang tu nampak ni, kita expected untuk di total market yang tu tunggu adalah satu lagi garisan tu. Sebenarnya tu ada draw yang ni. So yang ni tu tak berminat, tu expected another push up at least untuk dapatkan yang atas ini. Sebab apa, tu expected maybe kita adakan another push up lagi bawah, kemudian dropping balik bawah, and then kita akan melakukan satu pattern bullish yang kuat, iaitu falling wedge. Falling wedge adalah pattern bullish expected untuk price breakout ni. Bila breakout kita akan expected buat handle. Bila handle kita akan complete kita punya continuous pattern tu couple handle untuk price target at least ke more than almost ke 3.8 trilion. Untuk menyekap bila total market meningkat, kita expect juga coin lain juga ini akan menyebabkan coin melakukan peningkatan. Bitcoin, altcoin semua price akan tengok lebih tinggi lah daripada apa yang tengok malam ni. Price tu expected lebih tinggi daripada apa yang kita tengok untuk malam ni. Sekiranya total market berada di hampir 3.3 trilion. So apa yang di Bitcoin pula tu nampak, di Bitcoin sama juga pergerakannya. Bitcoin kali ni kita nampak tu ada expected melakukan couple handle juga. Cuma couple handle ni tu expected more lebih besar. Mungkin kita nampak yang ni dulu, kita akan monitor kecil. Tapi untuk long term tu nampak couple handle yang lebih besar untuk yang ini. So kita untuk ini kalau kata assume, baru kata jangkaan ya, tak tahu jadi ke tak lagi. So untuk yang kecil ni kita boleh monitor untuk kecil ni, couple handle yang kecil ni dulu. Kemudian sekali ni fail, kita expect another large cup akan berlaku di kawasan ni, and then kita akan buat another bull pattern dan break sebenarnya kita expect more ke atas. Bercakap sebaik saja Bitcoin break major support ni, major resistance 56k, kita expect price tu boleh pergi 1.6 ke 86. Sebab maybe tu tak expected boleh sampai tahun ni, maybe kita akan nampak at least 1.6, kemudian maybe kita akan buat sikit sawi ataupun ada dropping tu tak pasti, tapi adalah good opportunity untuk kita at least sampai di 86k untuk end of this year. So apa yang tu nampak untuk long term. So, apa short term pula? Short term tu expected kita akan melakukan dipping ke bawah. So dipping kerana kita akan kata good support kita berada di 42. So sekiranya kita break 42, kita akan expected per 37. So another last orang kata good support. Sekiranya kita drop baru ni, barulah kita sedikit bearish dalam market. So expected kalau ini maybe kita boleh drop more ke bawah untuk sampai ke bawah lagi trend line. Ini aku kata sekiranya bear sign ataupun aku kata sedikit negative sign dalam market sekiranya price tu drop bawah. Tapi aku cakap sekiranya Bitcoin jatuh, coin lain juga jatuh, nampak inilah satu opportunity untuk kita buy more untuk
collect more asset untuk holding kita punya long term punya pegangan. Tapi itu hanyalah assume sekiranya price jatuh, tapi kita masih lagi kata 42 adalah kata 42k kawasan ni adalah kawasan good support. So expected sama juga di macam di total market, apabila kita akan buat couple handle yang lebih kecil dulu, couple handle ini, kemudian kita buat handle, expected boleh handle ni kita price of breaking, kita expected price tu akan sampai di 1.2 ataupun 1.9. Per point of breaking kali ni price target untuk couple handle ni, point of breaking expected price at least pergi almost ke 1.6 sini, tapi expected 1.2 price terus pergi ke 1.6. So cakap at least end of the year maybe kita akan nampak Bitcoin ke 86, kemudian masuk tengok total market 33. Kemudian apa yang akan berlaku di coin lain, contoh kita akan bagi ke Ethereum, apakah akan berlaku sekiranya market cap meningkat. So sama juga di total market di Ethereum, sebenarnya Ethereum dah pun breakout major resistance. Cakap sebaik saja breakout major resistance, kita expected price tu 1.6 ke 6k untuk Ethereum. So apapun kita dah dipping balik, kita dah dipping bawah major resistance tu, orang kata sedikit bad untuk Ethereum, tapi walaupun kita masih ada satu trendline 200 minit ni, good trendline tu. Sekiranya Bitcoin dapat bertahan di 42, kemudian price melakukan kenaikan, kita betul good position untuk Ethereum baku bound ke atas ni. So malam cakap siapa nak re-entry dalam market di Ethereum adalah good position kat mana-mana price yang store kawasan ni tu. Semalam price dah pun sentuh, kemudian price bounce sikit ke atas. So cakap good position untuk buy, bila anda buy di kawasan yang betul adalah cerah untuk anda dapat profit. Tapi pun itu untuk short term maybe kita akan nampak lagi another dipping ke bawah. Sebab apa tu, nampak sini kita ada sekarang buat orang kata sedikit pattern bearish, iaitu single triangle. So single triangle dia continuous pattern, sebab pattern price datang di atas, so continuous pattern price akan jatuh bawah. So jatuh bawah jangan takut, orang kata ini adalah good opportunity untuk anda buy lagi, untuk collect more Ethereum sekiranya ini berlaku. So Ethereum expected swing low, swing high, expected another 0.6 Fibonacci adalah di kawasan 27k. Sekiranya kita dapat 27k, expected price to good position untuk kita buy untuk holding long term. Sebab apa, kalau buy 27, saya ingat dulu siapa berada di 1.7 tak beli, kata masa tu price nak jatuh bawah. Kalau anda buy, orang kata long term, aku buy di good position. Jika anda buy coin adalah buy asset, anda buy untuk fikirkan untuk long term. Kalau anda pergi short term, anda perlu main kata leverage lah. Kalau nak long term expected dalam crypto, maknanya dalam crypto mostly 90% yang kata buat duit dalam crypto adalah dengan holding. Orang kata yang trade tu hanya kata boring aja bila nampak good position bila akan masuk trade leverage. Tapi mostly orang banyak yang kata 90% adalah dia punya portfolio, kata profit 90% profit dia adalah datang daripada hodler coin, ataupun dia buy, dia simpan, bukan kata trade leverage. Trade leverage ni hanyalah sebagai opportunity untuk dapatkan USDT, kemudian kita invest more, beli more coin. So itu yang nampak di Ethereum. So untuk malam ni Zul akan tunjukkan apa itu staking. Sebab apa ramai yang tak jadi staking. Sebab di staking selalunya kalau mudah, kalau dulu kita buat di Binance. So disebabkan Zul masih lagi boleh kata bukan invest, boleh login tu punya di Binance. So ini aku kata app di PC, di phone tu pun masih boleh access. So Zul akan tunjukkan macam mana nak staking di Binance. So siapa yang new user tu tak pasti boleh download ke tak, tapi sebelum 2 hari lepas Zul ada check di kata Play Store, dia tengok Binance ada app tu. So sebelum ni tak ada. So maybe anda boleh login. Sekiranya anda boleh buat login untuk Binance, anda boleh buat macam mana nak staking. So first lagi, kalau nak di staking, kita akan terang all, kemudian ada button staking. So bila kita staking kat sini, kita akan ada 2 pilihan. So untuk pilihan 2 terangkan kenapa kena ada lock, kenapa ada DeFi staking. So DeFi yang tu tahu, kalau salah anda betulkan. So selalunya lock staking lah anda yang cari, yang kata be safe. Sebab apa, lock staking ni anda lock, contoh anda letak 100, kalau anda nak keluar pun anda dapat balik 100 tu. Tapi DeFi staking ada sedikit risky. Sebab apa, kalau ikutkan sini kata risk warning, Binance Thrive offer to a user only best DeFi mining project. However, Binance only add a platform showcase project and provide user with related service such as accessing fund on behalf of the user, disputing earning. BTC does not issue liability for illicit issue. So ini kata sedikit risky lah, orang kata sedikit risky. So macam Zul tak berapa sungguh kalau anda pergi ke yang sedikit risky. So pergi ke yang lock staking ni. Sebab lock staking ni lebih kata
lebih selamat. Sebab apa pun menjadi, kalau anda nak withdraw, anda still dapat lagi modal. Macam anda letak 1000 coin, 1000 coin tu apa pun jadi pun anda boleh dapatkan balik dengan kata keluar pada staking, dan akan dapat balik punya modal itu. So untuk lead staking untuk Binance ni, pilih ni. So anda boleh pilih dalam ada 30 hari, 60 hari, 90 hari. So kan tu 30 hari untuk Ray. Mungkin kita bagi coin yang selalu anda dengar. Okay, banyak lagi. So di Binance tak semua coin boleh staking, ada certain coin je. Contoh kalau tengok apa yang famous, kalau tengokkan untuk Solana di Binance boleh. So bukan semua coin boleh staking di Binance. So ada certain coin, kalau ada contoh Cardano, ada dulu ada, kadang tak ada. So maybe dia dah tak tawarkan. Tapi untuk sekarang ni Solana, kata kalau anda staking untuk 30 hari, anda akan dapat 9.2%. Untuk 60 hari akan dapat 99. Untuk 90 hari 11.5. So dalam 30 hari anda akan estimate untuk return invest anda untuk di Solana, anda akan dapat 9%. So kalau contoh kalau anda letak 1000 coin, 1000 coin darab dengan 9.2%, expected anda akan dapat habis je 30 hari anda akan dapat 92 coin. So 92 coin tambah dengan 1000 coin yang tadi, so expected anda akan dapat 1092 coin. Itu adalah salah satu untuk anda dapat increase coin. Kemudian anda akan, bila increase anda punya coin, anda tak bawa keluar modal, ini akan menyebabkan anda punya the average unit per price akan drop. So dulu tu di Binance tu buat staking Solana, apa yang tu ada semua tu staking. So ni sebabkan tu dah keluar, so tu tak expected. Hopefully nanti tu akan try masuk balik di Binance. Hopefully tak ada masalah, tak ada isu. Tapi apapun, orang kata Binance ni ada memang diserang bertubi-tubi lah masalah kata legacy ni dalam country. So expected tu akan hold dulu untuk Binance. Tu akan hold simpan mana yang tu ada, untuk in future tu akan kembali balik dalam Binance. So itu adalah selalu staking. So ingat, staking ada dua. Satu staking yang lot staking, satu lagi DeFi. So jangan ambil yang DeFi ni. DeFi tu lebih risky. So anda perlu ambil lot staking. Atau lot staking ni anda boleh 30 hari, 60 hari, 90 hari. Anda tengoklah kalau sini, kalau dia ada contoh, kalau dia ada sell out, ini dah staking tu dah tak ada lah. So untuk ini aku rasa certain coin. So ada juga another coin tempat yang anda boleh invest ataupun kata di Euro staking. So di Euro staking, contoh kalau anda nak Cardano, so Cardano anda boleh kata pergi ke website ni Euro staking. Sebab apa? Euro staking ni selalunya kata ada tempat untuk anda wallet ataupun untuk staking ada. Staking Cardano tak ada respected yang ni. Sebab apa tu tak pernah lagi kat Euro, macam salah website. Euro staking okey, yang ni. So expected yang ni Euro staking berkenaan. So untuk Cardano, kerana anda nak boleh staking, anda boleh staking di ni, staking Cardano staking. So menyikat bila Cardano staking, anda boleh ke wallet address buat address di Euro lah. So sama juga ibarat macam di Binance lah. So menyikat di Euro tu tak boleh buat, tak tu tak pernah buat gitu Euro, tapi selalunya tu akan buat di Binance. Tu adalah mudah tu. Untuk sekarang ni Zo memang tak ada staking apa, sebab apa dah tu keluar daripada Binance. Tapi sekiranya in future tu dapat balik ke Binance, tu akan grab punya staking. So staking ni adalah bagus, tapi hopefully anda pilih staking yang betul, jangan pilih staking yang seperti yang DeFi ataupun yang finance tu. Sebab apa? Staking itu ada juga staking jenis pinjaman. So anda masuk lot staking saja, staking yang biasa. Jadi staking tu anda baca jumlah term, masuk saja 1000 coin. Kalau in case anda nak keluar, mungkin anda masuk hari ni, kemudian besok anda nak keluar duit, anda boleh keluar dari staking tu, anda akan dapat balik 1000 coin sebarang, tak dapat dengan tidak sebarang di action ataupun terikat term ni lah. Kalau macam DeFi tu seperti anda akan ada term, kena anda lot selama setahun ataupun 30 hari, whatever berlaku dalam 30 hari anda keluar tak boleh. Sebab apa? Anda perlu completekan 30 hari barulah anda dapat balik return. So yang itu tak pasti, tapi expected yang DeFi macam itulah. Tapi apapun, anda pilih yang lot yang lebih biasa. Lot 30 hari, mungkin kalau anda mungkin 15 hari aja anda lot, kemudian hari ke-15 anda nak buat keluar, so anda boleh buat keluar
modal, tapi apa yang anda dapat 15 tu anda tak dapat lah. Sebab apa? Anda dah langgar perjanjian untuk 30 hari apapun. Tapi yang penting kita dapat balik modal kita. So itu yang staking lah. So kita tengok sebelum 2 hari untuk malam ni review tu, nak pergi sikit untuk coin yang cakap Polkadot. So di manakah Polkadot? Sebab Polkadot melakukan peningkatan yang agak drastik ataupun penambahan yang banyak untuk hari ni. So Polkadot kat manakah Polkadot? So Polkadot price, expected price sekarang berada di major resistance. Dia punya tepat dia punya average per coin tu lah. Kenapa average coin tu tinggi di Polkadot? Di Polkadot adalah disebabkan dulu zone buy masa tu price tinggi lah. Zone buy di kawasan ni. Kenapa zone buy kawasan ni? Masa tu zone monitor lah symmetrical triangle ni, expected untuk price continue. Yes, price dipping, buat fake out dan price continue. Tapi apa belum masa Bitcoin jatuh, dia drop macam tu lah. So apa yang aku kata Zul tak buat lah di Polkadot, Zul tak buy lagi di bawah ni. Sebab apa aku cakap, Zul more fokus untuk dapatkan di Cardano, XRP, and ada di di Harmony One, Hollow Hot. Di ni Zul dapat apa, harga tu bawah, Zul expect untuk dapatkan 1000 coin tu. Masa dulu lah Zul more fokus untuk dapatkan. Now dah dapat, and at least kan tu ada net target untuk di Phantom juga. Apa yang dekat sebelum ni price itu melakukan kenaikan, Zul hanya masuk sedikit aja, and then expected price tu jatuh bawah, Zul akan buy more. So untuk Phantom ni Zul nampak satu opportunity untuk price tu at least jatuh di $1, ataupun kita tengok Zul akan tarik untuk high sekiranya tiada lagi high untuk Phantom ni. Kalau tak ada lagi dibuat high, expected jatuh lagi bawah, macam cakap mungkin kejatuhan sementara aja. First target anda boleh kata dapatkan di kawasan ni hampir 0.9 ataupun hampir $1 di kawasan ni. Right, sekiranya sampai $1 anda boleh dapat untuk dapatkan target, ataupun another last support sekiranya tak ada lagi, kita kata ada the last support di kawasan ni. So last support kawasan ni, expected price tu masa tu at least boleh jatuh dalam kawasan 0.7. So price antara 0.7 0.9 adalah good opportunity untuk anda buy. Bukan anda buy untuk Zul sebenarnya, Zul akan buy sekiranya Phantom jatuh dalam kawasan tu, untuk Zul drop at least tu nak dapatkan dalam 100 coin untuk Phantom. Untuk kata temporary 100 ataupun 500 coin untuk Zul dapatkan di Phantom, and then long target Zul untuk dapatkan 1000 coin untuk Phantom. So guys, itu aja untuk malam ni. Apa yang nak terangkan ialah kata cara staking. So and then staking tu pilih yang betul. Staking adalah selalu salah satu anda buat untuk buat side income, ataupun kata turunkan anja average unit. Macam cakap tadi, contoh tu ada 1000 Cardano, Zul staking, kemudian apa yang tu dapat di staking tu, bila jumlah coin tu banyak, tu bahagikan jumlah modal, and average per coin tu akan turun. So the more lama anda staking, lebih banyak anda dapat coin, lebih cepat average anda akan turun tanpa anda mengeluarkan modal. Cuma tukaran di Malaysia ni, hopefully kalau anda boleh login di Binance, boleh gunakan di Binance. Untuk di tempat lain tu anda banyak tempat banyak certain coin ada di contoh ni di Cardano, di Yoroi. So banyak lagi lah coin-coin tempat tu, anda perlu kita search je dalam YouTube ni, banyak yang kata buat yang pasal staking. Kemudian untuk cakap price sekarang ni, enjoy saja sekiranya price tu jatuh, grab opportunity untuk buy, and then collect anda punya coin yang tak target anda. So contohnya macam di Phantom tu targetkan untuk dapatkan lagi. So tengok chart anda, tengok coin anda yang manakah yang masih belum lagi cukup dia punya target untuk anda buat bekalan untuk long term. Betul, draw chart, tengok mana good support. Sekiranya price tu jatuh, anda sambar price itu, kemudian given time price itu akan naik. Given time untuk long term, dia expected crypto more akan naik ke atas. Sebab apa? Macam cakap di total market, kita expected untuk at least total market berada di 3.3 trilion. So bila 3 trilion, kita expected semua coin akan melakukan peningkatan, dan kita dah tak nampak lah harga coin yang untuk hari ni, malam ni kita expected dah tak nampak, expected ujung tahun nanti tu tak nampak dah expected yang harga murah ni. Expected di 3.3 semua kita dalam portfolio kita dalam profit sekiranya kita grab buy untuk di kawasan ini. So guys, itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain, follow tu punya Facebook, link ada di description bawah. So sekiranya ada persoalan, pertanyaan ataupun request untuk chat anda boleh di ruang komen, anda nanti Zul akan buat review untuk anda. So guys, itu je. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.